Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, syukur kepada Allah. Pagi ini kita dapat meneruskan tanggungjawab kita terhadap Al-Quranul Karim, iaitu kita memahami pesanan-pesanan dari Allah yang kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Surah yang kita akan bincangkan pada pagi ini adalah Suratul Nasri, surah pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan, apabila sebut pertolongan, sudah pasti pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah tolong, kita akan bincangkan insya-Allah sewaktu membincangkan pada keterangan ayat yang pertama. Jadi kita mulakan pagi ini dengan membaca ayat-ayat yang terkandung dalam Suratul Nasri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Kita lihat terjemahan bagi ayat-ayat Suratul Nasri. Ayat yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan apa? Kita akan bincangkan. Terjemahan ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad akan perhatikan manusia masuk ke dalam agama Allah itu secara beramai-ramai. Ayat nombor 3, apa yang perlu dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu dan beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Kita terus kepada membincangkan pengenalan kepada Suratul Nasri. Ini adalah pendekatan yang kita lakukan setiap kali kita memasuki surah yang baru. Jadi Suratul Nasri ini, kalau kita buka Al-Quran, ia berada pada susunan surah yang bernombor 110 daripada 114 surah kesemua sekali di dalam Quran. Menurut catatan para ulama, bahawasanya surah ini adalah surah yang terakhir diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya surah yang ke 114. Tapi susun dia diletakkan pada surah 110. Ada sebab-sebab dia. Surah ini dalam sejarah sebelum Allah turunkan, Allah telah turunkan sebelum itu, iaitu Suratul Taubah.
Surah Taubah ni surah yang ke-9 diletak di dalam Quran. Tapi dari sudut sejarah, surah yang 100 lebih diturunkan oleh Allah hujung-hujung hidup Nabi. Tapi kenapa diletakkan pada awal-awal surah di dalam Quran? Semua tu ada jawapannya. Surah Taubah ni dikaitkan dengan perang Tabuk. Perang terakhir yang Nabi, antara perang Nabi hadapi adalah perang yang hujung, lawan dengan Rom. Perang Suratul Taubah. Kenapa diletakkan selepas daripada surah Al-Anfal? Kerana nak dipasangkan dengan surah perang dengan perang. Surah Anfal, surah yang ke-8. Dia berkaitan dengan perang Badar, perang yang pertama dalam Islam. Diletakkan selepas surah Anfal kerana Suratul Taubah adalah perang yang terakhir Nabi SAW berhadapan dengannya. Baik. Surah ini, Suratul An-Nasr, adalah surah Madaniyah. Apa maksud Madaniyah? Ia merujuk kepada mana-mana surah yang Allah turunkan selepas Nabi berhijrah. Dia dipanggil Madaniyah. Sekalipun dia tidak diturunkan di Madinah. Baik, cuma para ulama tafsir berbeza pandangan. Surah ni turun selepas apa? Adakah selepas berlakunya pembukaan kota Mekah ataupun sebelum Nabi membuka kota Mekah? Membuka kota Mekah ni maksudnya adalah Nabi dapat menawan. Nabi berambil kuasa memerintah bumi Makkahul Mukarramah. Selepas Nabi dihalau keluar, Nabi hijrah, lepas tu Nabi tawan kembali kota Mekah. Menawan kota Mekah itulah namanya adalah Fathul, dia panggil Fathu Makkah. Ulama berbeza pendapat. Nanti kita akan lihat pendapat mana yang paling kuat. Tapi pendapat paling kuat adalah selepas Nabi dapat menawan kota Mekah, turunlah surah Idza jaa nasrullah wal fath. Macam mana peristiwa penawanan kota Mekah? InsyaAllah sebentar lagi kita akan tengok ringkasan dia. Surah ini ayat dia 3 sahaja. Ni di antara ayat kegemaran lah. Sebab ada 3 ayat. Ada 2 lagi surah tuan-tuan, dia ada 3 ayat. Surah apakah itu? Suratul Asri dan surah Inna a'tayna kal kausar. 3 ayat. Surah sebelumnya, Suratul Nasri ni, sebelum kita jumpa surah ini, kita buka Quran, kita jumpa dulu Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita dah belajar, alhamdulillah. Selepas habis Suratul Nasri, Allah bawa kita pula untuk membaca surah Al-Masad, surah Abu Lahab dengan isterinya. Jadi ada sebab kenapa surah ini dia berada di tengah-tengah di antara suratul Kafirun dengan surah Al-Masad. Pagi ini kita akan kongsikan sedikit maklumat berkaitan Al-Kafirun dengan surah An-Nasri. Baik, surah ini semua sedia maklum, dia berada pada juzuk yang ke-30, muka surat 1 sahaja, nombor muka surat itu 603. Surah ini macam mana dia dinamakan sebagai Suratul Nasri? Kalau kita buka ayat yang pertama, kita jumpa dah perkataan Nasru. Nasru tu Nasru siapa? Nasrullah, pertolongan Allah. Biasanya ya tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan surah dalam Quran ini nama dia tu diambil pada ayat yang pertama. Kebanyakannya macam tu.
Tapi ada surah namanya diambil pada ayat hujung sekali. Surah apakah itu? Seperti surah Al-Masad. Ayat last sekali. Ada surah dalam Quran, tak ada kalimah nama surah tu dalam ayat tu. Tapi diletakkan nama surah. Seperti mana surah Al-Fatihah. Tak ada perkataan Fatihah dalam ketujuh-tujuh ayat. Tapi ambil dalam hadis. Macam surah Al-Ikhlas. Tak ada kalimah Al-Ikhlas dalam 4 ayat surah Al-Ikhlas. Tapi diambil sempena dengan tujuan bagi 4 ayat suratul Ikhlas. Begitulah sebaliknya. Baik, surah ini juga sebenarnya para ulama yang mengkaji tentang surah-surah Al-Quran, mereka mengatakan surah ini juga boleh dipanggil dengan surah At-Tawdi'. Apa tu At-Tawdi'? Iaitu surah perpisahan. Maknanya surah ini adalah surah perpisahan antara Nabi SAW dengan para sahabat. Dalam tafsir Al-Wadih, Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi menerangkan kenapa surah ini dipanggil surah perpisahan. Dia kata surah ini adalah surah yang membuat pengumuman dari Allah tentang kematian Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dikatakan surah ini surah pengumuman Nabi nak wafat? Jika kemenangan telah pun dicapai, ini bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun melaksanakan tugas dia membawa perutusan. Sebab surah ini adalah surah kemenangan. So apabila Nabi dah menang, maka tugas Nabi ini untuk berdakwah ia sudah selesai. Apabila perutusan tersebut telah sempurna, bermakna Nabi SAW pergi menghadap Ilahi. Maklumat seperti ini difahami oleh beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu mereka menangis. Maknanya kita ni kalau ikut surah ni, sebelum kita selesai tugas kita, maka jangan mati dulu. Ke macam mana? Nabi SAW apabila Allah selesaikan tugas dia untuk berdakwah, maka sudah sampai masanya untuk dia kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Isyarat itu ada beberapa orang sahabat dia dapat kenal pasti. Surah ni menunjukkan Nabi dah nak wafat ni. Jadi kita boleh ambil teladan daripada apa yang Nabi lakukan. Dan dalam surah ini Allah memberi Nabi petunjuk apa Nabi kena buat sebelum menghadap Allah Azza wa Jalla. Ayat 3 tu ada jawapan dia. Apa dia? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nanti kita akan kupas kenapa Allah minta Nabi bertaubat. Kenapa Allah minta Nabi beristighfar sedangkan ia seorang rasul? Jawapan tu kena tunggu ayat nombor 3. Okey. Antara sahabat yang dia dapat mengetahui surah ini, surah yang Nabi tak lama lagi akan wafat, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ni waktu zaman Nabi, dia ada cerita dalam riwayat Bukhari. Abdullah bin Abbas ni salah seorang yang pakar dalam bidang Al-Quran. Nabi pernah puji dia, Nabi pernah tepuk dada dia. Nabi kata, pandai kamu ni wahai Abdullah bin Abbas. Dia di antara sahabat yang Nabi doakan supaya Allah pakarkan dia, mantapkan dia dalam ilmu tafsiran Al-Quran. Jadi dia cerita waktu dia duduk zaman Umar dulu. Umar ni dia ada kabinet dia yang buat mesyuarat, dia buat syura. Suatu hari
Dia ajak aku join dia, bawa masuk dalam mesyuarat dia. Bawa dalam mesyuarat dia semua otak-otak ni. Maka ahli dewan tu petikaikanlah. Awak hang bawa budak kecil ni ikut join kita punya mesyuarat. Boleh faham tak cerita dia? Anak-anak kami pun besar macam dia je. Kenapa kau bawa dia sekali? Maka Umar kata apa? Apa tahulah Syekh, apa tahulah. Umar kata, aku bawa dia ni masuk. Bukan sebarangan budak dia ni. Okey, ni Abdullah Abbas cerita. Okey, lepas tu suatu hari Umar lepas bawa dia masuk dalam sidang kabinet dia tu, lepas tu Umar pun dia nak buktikan bahawa kenapa selama ni kadang-kadang dia bawa Abdullah bin Abbas masuk sekali. Maka Umar tanya kepada para sahabat, okey, sekarang kamu ulas. Apa maksud ayat iza jaa nasrullahi wal fatah sampai habis ayat lah yang kita baca tadi tu? Apa tafsiran ayat dia tu? Dia tanya kepada sahabat-sahabat yang senior ni. Maka sebahagian sahabat berkomentar, sahabat. Ada sebahagian sahabat kata, lah ayat tu setahu kami, kita ni diperintahkan oleh Allah, pujilah dia. Minta ampunlah kepada dia kalau kita dah berjaya mengalahkan orang-orang kafir. Para sahabat dia faham direct daripada ayat tu. Ada sahabat pula kata, wallahu a'lam, kami tak tahu sebenarnya tafsiran dia apa. Ada para sahabat dia apa? Dia diam dia. No comment. Tuan-tuan yang mana? Abdullah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia tanya, okay, sekarang aku nak tanya budak kecil ni. Budak kecil bukanlah kecil sangat, maksudnya dia remaja. Dia tanya, wahai Ibnu Abbas, macam tu ke tafsiran ayat dia seperti mana sebahagian kami kata? Ibnu Abbas kata apa? Enggak begitu, Pak. Dia kata. Lalu Umar tanya kepada dia, okey, tafsiran ni macam mana? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun menjawab, surah tersebut adalah petanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi sudah pun dekat. Allah memberitahu dengan ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fatah. Kata Ibnu Abbas, itu bererti Nabi berjaya menakluk kota Mekah, dan itulah tanda ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila ajal Nabi dah dekat, sebelum kembali kepada Allah, itu yang Allah perintahkan dia bertasbih, puji Tuhan, minta ampun kepada dia. Umar pun menjawab, aku tak pernah tahu tafsiran seperti yang engkau memberitahu kepada kami, wahai Ibnu Abbas. Ini dipanggil berkat doa Nabi kepada Allah supaya mengajar ilmu tafsir kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jelas tak? Boleh faham Sebab kalau difaham tersirat, kalau Islam dah menang, orang masuk Islam kan, wara'aitan nasa yadkhulu, kan orang masuk Islam berbondong-bondong. Jadi tugas Nabi adalah bawa orang memeluk Islam. Tapi kalau orang Islam dah masuk secara sukarela, ramai-ramai, so Nabi nak buat apa lagi tugas dia? Kembali kepada Allah. Ini kita dapat belajar. Perbanyakkan tasbih, puji Allah, bertaubat kepada Allah sebelum Allah menjemput kita. Kalau Nabi dan Rasul sebelum dia wafat, Allah bagi pilihan dulu. Nak wafat ke? Nak hidup? Macam kita tak ada pilihan. Tu yang membimbangkan tu. Jadi ambillah pengajaran dia. Okey, kita dah, saya ambil sikit lagi waktu boleh? Boleh 20 minit lagi ni? 10 saat je lagi. Cuti kan? Ke nak pergi raya ke mana? Tak ada. Okey, kita bincang sekarang segmentasi bagi suratul Nasri. Okey, ayat dia 3, jadi kita bahagikan setiap satu tu kepada 3. Okey, ayat pertama kita jadikan dia pembuka surah. Jadi pembuka suratul Nasri, Allah kata pertolongan Allah dan dapat kemenangan. Ayat kedua kita jadi dia pertengahan, Allah bagi tahu
contoh kemenangan itu apa hasil dia. Dan ayat yang ketiga, Tuhan memberitahu lepas dah menang, apa kena buat? Apa tindakan yang perlu dibuat? Maka surah ini sangat sesuai dibincangkan sempena dengan hari kemerdekaan. Tapi dah lepas dah lah. Setiap kali masuk hari kemerdekaan, merdeka, kena baca surah ni. Supaya rakyat tahu lepas merdeka kena buat apa. Tiru ayat nombor 3 suratul Nasr. Baik. Surah ini apa tujuan dia? Sikit lagi. Surah ini tujuan dia adalah Allah Ta'ala nak memberitahu Allah akan tolong kepada orang-orang yang benar-benar menunjukkan keislaman dia. Dan apa berkaitan dengan suratul Kafirun? Ini terakhir sekali. Kalau kita baca suratul Kafirun, kan kita dapat tahu kan perbezaan antara kafir dengan Islam, betul kan? Perbezaan agama Islam macam mana, orang kafir macam mana. Tu yang hujungnya lakum dinukum waliyadin. Tetapi apabila buka surah selepas dia, Allah bagi tahu siapa yang memilih Islam, Allah memberikan kemenangan. Kalau surah Al-Kafirun itu Tuhan kata Islam berbeza dengan kafir. Jadi suratul Nasri bagi tahu siapa benar-benar memilih menjadi Islam, maka Allah akan menangkan agama dia dan Allah akan kalahkan orang-orang kafir. Maka siapa orang kafir ketika zaman Nabi adalah orang musyrikin Mekah. Nabi dapat tawan balik kota Mekah, dan macam mana Nabi dah boleh tawan kota Mekah, inilah sedikit kronologi ringkas dia. Ni nak tamat dah, betul-betul saya janji. Lepas ni tamat dah, tak ada dah. Okey, cerita dia macam ni. Macam panjang juga ni. Nak cerita ke tak nak cerita? Cerita. Sikit lah. Cuti, okey. Ke dah lapar ni. Patutnya hari ni ada makanan kan? Tuan-tuan belanja lah. Okey, pendek cerita macam ni. Tuan-tuan pernah dengar perjanjian Hudaibiyah? Okey, Hudaibiyah ni mudah je. Dia dekat suratul Fatah. Ada tu surah namanya suratul Fatahi. Surah pembukaan. Okey, cerita beginilah. Macam mana cerita ni? Okey. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang Nabi buat antara musyrikin Mekah dengan tim Nabi SAW. Nama tempat tu Al-Hudaibiyah. Hudaibiyah ni berlaku, perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada tahun 6 Hijrah. Waktu tu Nabi bermimpi dapat masuk Mekah nak buat umrah pada tahun 6 Hijrah. Tapi Nabi dah bersiap-siap nak pergi umrah, penduduk Mekah tak bagi Nabi masuk pada tahun itu. Jangan masuk. Jadi Nabi pun hantar Osman bin Affan, wakil pihak Nabi, menerangkan bukan nak pergi perang. Dan Nabi dulu dia pergi umrah, waktu tu dia bawa pedang juga. Bukan pedang yang nak pergi perang, sekadar letak saja. Jadi penduduk Mekah dengar cerita, oi Muhammad nak serang Mekah ni macam mana? Tapi Nabi pergi hanya untuk buat umrah. Tapi penduduk Mekah halang. Apabila halang, penduduk Mekah kata apa? Dia hantarlah wakil setiap wakil. Tapi waktu hantar Osman tu, Osman tak balik-balik. Maka dengar cerita Osman macam dah dibunuh. Nabi ni, kalau dia dengar mana-mana wakil dia dibunuh, maka Nabi akan isytiharkan perang. Tuan-tuan ingat tak ada satu duta Nabi, ambassador Nabi yang pertama sekali dalam sejarah dia mati dibunuh. Nabi isytiharkan perang. Nabi perang dengan Rom. Ingat tak cerita perang tu? Panjang pula nak bercerita ni. Sikit-sikit boleh pendek. Nanti saya akan sambung lah ni pada esok. InsyaAllah saya akan ceritakan kronologi ni. Okey. Dia dekat perang, ingat tak? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Mu'tah tu di Jordan. Perang Mu'tah ni, Nabi kan dihantar surat. Dia hantar surat, dia akan hantar duta-duta dia semua yang hebat-hebat. Ada seorang duta Nabi yang dihantar pergi ke Iraq.
telah dibunuh oleh Raja Iraq itu. Raja Iraq tu dibawa, Iraq ketika itu dikuasai oleh Rom. Nabi tahu duta dia dibunuh, Nabi kerah beberapa tentera Nabi pergi lawan, tuntut bela, duta dia telah dibunuh. Itu dipanggil perang Mu'tah. Masa tu Nabi tak pergi. Nabi hantar beberapa sahabat. Zaid, antara dia adalah anak angkat dia, Zaid bin Harisah. Nabi hantar Abdullah bin Rawahah, Nabi hantar Ja'far bin Abi Talib, Nabi hantar tiga-tiga ni. Okey, panjang pula ni. Macam mana saya ni? Bersikit lagi boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Okey, pendek cerita dia. Nabi kata nanti kalau perang, panji itu mesti dipegang oleh Abdullah bin Zaid bin Sabit. Zaid pegang, mati dibunuh. Dipegang pula oleh Abdullah bin Rawahah. Mati juga dia. Dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni pak saudara Nabi tu lah. Ja'far ni dipegang, dipotong tangan dia, terputus tangan kanan, dia pegang panji bendera tu dengan tangan kiri. Dipotong tangan kiri dia. Dipegang dengan apa? Dikepit dengan badan dia. Akhirnya dia dibelah. Maka pada ketika itu muncullah watak seorang lelaki, namanya adalah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid pun dia dah jadi panglima ketika itu. Dia lawan menang, kalah tentera Rom. Maka selepas peristiwa itu Khalid mendapat gelaran Saifullah, pedang Allah. Itu cerita pembunuhan duta Nabi yang pertama. Tapi tak masuk lagi cerita ni. Itu kena cerita esok insya-Allah. Saya akan ceritakan sedikit perjanjian Hudaibiyah tu. Lepas tu berlaku genjatan senjata, baru menawan kota Mekah. Boleh ke tuan-puan? Dah 27 minit 48 saat. Minta maaf saya lebih 7 minit. Okey. Esoklah insya-Allah tak perlu panjang-panjang, tapi kita continuous insya-Allah. Sedikit demi sedikit. Esok saya cerita sedikit kronologi pembukaan kota Mekah, terus masuk ayat yang pertama. Kalau tahu sejarah ni, lagi kita suka memahami, lagi kita senang memahami 3 ayat surat An-Nasr. Moga-moga ada manfaat pengisian pada pagi ini. Ini adalah surah terakhir ya dalam surah-surah pendek. Moga-moga Allah selalu memberikan kita kelapangan, Allah memberikan kita rahmat untuk kita dapat mengikuti perbincangan tadabbur ringkas surah-surah pendek seperti mana surah An-Nasr ini. Saya mohon ampun dan maaf lebih 8 minit. Saya juga mengambil 8 minit ini menggantikan mana-mana kelas yang tak adil sebelum ni lah. Okey, mohon diberikan kemaafan ya. Okey, atbaan kekurangan mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi insya-Allah pada keesokan pagi pembincangan ayat yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu